Perkara kedua, saya nak menjawab persoalan daripada seorang peguam yang bernama Suzana. Ya, saya nak buat disclaimer. Peguam yang bernama Suzana ini iaitu seorang criminal lawyer. Dia telah membangkitkan isu adakah Dr. Mala telah divaksin. Saya tak tengok pun Dr. Mala telah divaksin. Dia juga menyebut nama Dr. Imelda Balcin dan juga Dr. Sakina, dan video ni dah tular merata-rata. Ya, ramai follower celoteh Dr. Mala yang hantarkan video tersebut di TikTok, di WhatsApp dan sebagainya ke inbox saya, sama ada di personal ataupun di page dan sebagainya. Saya dah berbincang dengan 3 orang peguam berkaitan dengan perkara ini. Now, saya tak nak panjang-panjangkan benda simple macam ni. Banyak lagi benda yang saya nak salurkan tenaga saya, seperti keluarga saya, pekerjaan hakiki saya dan juga passion saya untuk berada di media sosial dan share knowledge dengan you guys semua. Okay, so saya nak menjawab dan mensettlekan fitnah ataupun kesangsian yang dimulakan oleh peguam tersebut yang menimbulkan isu adakah Dr. Mala telah divaksin. Saya rasa follower saya tidaklah sebuta itu. Semua yang follow Dr. Mala tahu bila saya ambil first dose, saya dah up status, saya ambil second dose, saya dah letak gambar, saya dah up status, saya buat video, saya bagi tips apakah perkara yang saya salah buat, saya minta anda tidak buat, apa kesan sampingan saya selepas dos kedua, apa yang berlaku. Saya juga pernah buat video berkenaan dengan melekat ataupun tidak magnet di bahu saya kerana saya telah saya telah lengkap 2 dos dan saya dah sebut saya ambil vaksin apa. In fact, ada live saya yang menyebut ahli keluarga saya ambil vaksin apa pun saya sebut kepada golongan yang pernah ambil health talk dengan saya, syarikat-syarikat yang meminta saya memberi webinar health talk. Saya pernah share gambar saya mengambil vaksin, video saya mengambil vaksin dan sebagainya. Maka saya tak faham kenapa persoalan ni timbul. Peguam itu meminta untuk saya, ataupun saya tak pasti siapa, dia kata tunjuk digital vaksin. Kita ni bodoh sangat ke? Saya tak faham. Minta maaf ya menggunakan perkataan tersebut. Come on lah guys. Kalau orang tanya awak ni memang betul orang Malaysia ke tak, awak nak suruh saya letak IC ke dekat Facebook? Tahu tak private and confidential tu apa? Kalau orang tanya betul ke kau ni masuk hospital, kau nak suruh aku letak case note aku ke dekat hospital? Dekat Facebook. Saya ni kalau saya pergi melancong ke, saya pergi mana-mana pun, saya tak pernah letak di mana saya berada pada ketika itu. I've never put it on social media. That is how much saya jaga privacy. Contohnya saya tidak berada di Kuala Lumpur, saya keluar ke luar negeri untuk berlancong dan sebagainya. Saya tak pernah letak dekat media sosial. Saya akan letak bila saya dah balik rumah. Sebab apa? Sebab bahaya. Orang tahu tak ada orang kat rumah kita. Benda tu bahaya. Kenapa kita boleh letak benda-benda macam tu? Itu adalah data privacy kita. Peguam tak faham ke benda macam ni? Kalau orang tanya betul ke awak pergi Singapura, takkanlah awak nak letak awak punya pasport dekat Facebook. Come on lah guys. Digital certificate tu yang pertama sekali ada IC kita tau. Saya bukannya risau digital certificate je, ada nombor IC. Ya, dan beliau pun sebenarnya menunjukkan digital certificate tu yang sebenarnya kalau korang pause dan capture boleh nampak IC dia. Faham tak? Kita ni bukannya criminal lawyer yang boleh pergi kalau orang salah gunakan IC kita dan sebagainya, kita sibuk lah nak ulang alik pergi mahkamah dan sebagainya. Banyak lagi benda lain nak buat, tahu tak? Tolonglah jangan saya bukanlah orang yang kalau dicocok sebegitu saya nak trigger. No, I have my own class, I have my own level, I have my own sanity. Saya menjawab di dalam live ini bukan untuk peguam itu. Saya menjawab di dalam live ini untuk kalian semua, tim Celoteh Dr. Mala dan juga followers Celoteh Dr. Mala yang begitu mengambil berat dan memberitahu saya. Okey, sebab itu saya declare dekat sini. Tapi you all boleh cari semua video saya, semua gambar saya berkenaan dengan status vaksinasi saya. Dan saya dah dine in. Baru-baru ini on my birthday, saya dah dine in dah. Dan korang rasa saya sebagai seorang doktor yang bekerja di hospital, di clinical area, korang rasa saya tak vaksin ke? Come on lah guys. Siapa, dan dia menyebut nama beberapa doktor terutamanya di dalam video tersebut. Beberapa doktor, tak payah, there's no secrecy ini sebab benda tu memang dah tular. Dr. Sakinah dan juga Dr. Imelda Balcin, beliau menyebut nama-nama mereka. Come on lah guys, kami semua bekerja di klinikal, kami tengok patient in and out. Korang rasa
Dan kami yang mengadvocate vaccination kepada anda semua. Saya begitu gembira semua adult dalam keluarga saya, semua orang dewasa dalam keluarga saya, dalam golongan paling dekat dengan saya, neighborhood saya, tempat rakan setugas saya semua vaccinated. Takkanlah saya tak vaksinate. Apa benda ni? Dia tu yang dia orang tu yang duk takut-takut dengan vaksin COVID. Kita orang ni setiap hepatitis dah ambil, influenza dah ambil, typhoid dah ambil, apa benda nak takutnya? Apa benda nak takut? Kita orang ni takut dengan fitnah. Kita orang ni takut dengan benda-benda yang mengarut macam gini. Sibuk je. Bukannya ramai yang kata ambil tindakan doktor, masuk mahkamah dan sebagainya. Buang masa lah guys. Security guard yang kena tolak, yang meninggal dunia pun mahkamah kata tak salah. Jadi tak ada masa lah saya nak rayu-rayu balik, pergi balik, cari peguam balik, apa semua. Banyak benda lain nak buat. Ya, mahkamah is about technicality. Peguam jenayah macam dia memang pandai menegakkan benda-benda macam itu dalam mahkamah. Benda dah salah pun tak apa, dia boleh betulkan juga. Dia orang tak apalah, dia dibayar untuk bergaduh macam itu. Ya, saya dibayar untuk buat benda lain. Saya dibayar untuk jaga pesakit, untuk tengok pesakit yang datang ke hospital. Jadi biarkan saya buat kerja hakiki saya. Ya, jadi siapa yang sayang Dr. Mala, jangan hantar dah video-video tu. Saya lagi menyampah tengok muka dia. Korang hantar, saya tertekan je dekat inbox, saya tengok je dia punya klip yang warna kuning tu, saya dah mood out dah terpaksa saya marah suami saya sajalah marah. Kata kenapa tuala tak angkat, kenapa gelas tak hantar pergi sinki, saja marah sebab saya geram. Ya, so please guys, ya, kepada senior tim celoteh Dr. Mala, boleh cari Elwen, boleh cari Zalifah, boleh cari boleh cari Tengku Jo Zamzam, boleh cari Azrul. Ya, mereka semua senior. Tim celoteh Dr. Mala, boleh cari Mawi, apa nama Mawi dekat Facebook, Euphoria Is, boleh cari dia orang boleh tunjuk kat korang, Norzat, tanya dia orang dekat mana video celoteh Dr. Mala yang ambil vaksin, status yang ambil vaksin semua ada. Besok saya letaklah dua-dua status saya yang dah ambil vaksin. Saya letak balik kat page. Please lah guys. Come on lah. Saya ni doktor. Korang ingat saya ni membongak. Okay, so tak payah dah nak persoalkan. Saya tak payah nak letak digital vaccination certificate semua. Kita ni bukanlah orang panggil je kita untuk bergaduh terus kita nak keluar pergi bergaduh. Ni pun saya dah senyap dekat 2 minggu setengah dah. Saya tak nak jawab langsung. Saya rasa kalau 2 minggu lepas kalau saya bercakap ni lagi meroyan melenting saya. Sebab tu saya diamkan dan sebagainya. Ya. Dan okey, saya tak faham lah apa benda yang asian suami kena marah. Yelah, bila kita geram kan, siapa lagi lah nak marah kan. Jadi pada muka dia. Okey, so menjawab persoalan tentang adakah Dr. Mala telah divaksinasi, saya nak menjawab kepada semua yang bertanya, yang sengaja bertanya. Saya tahu ada yang tengah menganjing dan sebagainya. Saya rasa tak perlu pun saya menjawab kepada anda sebab semua tim celoteh Dr. Mala dan followers celoteh Dr. Mala memang tahu status vaksinasi saya. Walhal bila saya bawa sepupu saya dan makcik saya dan bibik saya ke pusat-pusat vaksinasi pun memang semua kenal. So you all tak payahlah ya. Kita tak payah layan. Kalau you all berada dalam media sosial ataupun dalam keluarga ke, dekat office ke, dekat mana-mana pun lah ya. Kadang-kadang memang ada palatau-palatau macam ni ya. Dia macam nyamuk tau. Dia suka kacau kita. Dia suka ngeng bunyi macam lalat kat tepi kita kan. Dia tak berfungsi pun sebenarnya. Dia saja je nak irritate kita. Jadi kita tak payah triggered pun. Kita buat bodoh je. Biar padan dengan muka dia. Biar dia menangis tepi dekat bucu katil kadang-kadang saya saja-saja je. Saya pergi macam jawab-jawab dekat komen dia orang sebab saya free kan. Saya saja nak cek pasal Tapi sebenarnya saya tak ada perasaan pun. Saya malas nak layan. Saya rasa saya ada banyak lagi benda penting yang nak sembang dengan you all daripada nak menjawab dia. Jadi biarlah dia dengan kerja dia, dengan tugas dia sebagai criminal lawyer, dengan platform mereka dan gabungan mereka dan juga dengan dia orang punya agenda iaitu tentang dia orang rasa vaksin ni tak selamat, dia orang kata vaksin ni racun, dia orang kata doktor kat Amerika tu bodoh ke tak. Come on lah, tak semestinya sebab dia tu orang putih dia tu pandai. Tak semestinya sebab kulit dia tu putih dia pandai. Siapa yang kata orang Asia ni bodoh sangat? Come on lah guys. Dia orang pun makan makanan kita, rempah kita, apa bagainya. Benda-benda macam ni saya memang menyampah sebenarnya. Kalau asal orang barat je pandai, orang putih je pandai. Korang tak tengok Friends ke? Tak tengok Joey dengan Phoebe tu macam mana? Yalah, Ross dengan Chandler tu pandai sikit. Tapi yang lain tu ngarut je kan. I don't like this kind of things. Not necessarily because orang dia pandai cakap orang putih, dia tu kulit putih, dia pandai. No. Banyak lagi doktor-doktor yang pandai kat Malaysia ni. Ya, saya tak pandai mana pun. Saya ni memang MO je. Tapi banyak lagi doktor-doktor Malaysia yang boleh dirujuk sebagai lebih pandai, setara pandai dan sangat pandai. No issue.
Okay, settle yang tu saya nak bercakap sedikit sebelum saya wrap up. Saya cuma nak bercakap sedikit dengan anda semua. Terima kasih Kak Laila, terima kasih Kak Norija, terima kasih Muzamil Yazid, perempuan ni, saya pun tak tahu kak ke abang. Terima kasih semua. Saya nak nasihatkan kepada you all semua pun, kadang-kadang memang ada orang macam ni tau, dalam family ke, dalam office ke, dekat dalam kita punya friendship punya circle ke, dia suka macam nyamuk kat sekeliling kita, macam lalat kan. Tak payah layan dia. Biar dia meroyan, biar dia bising. Kita relax je, kita ambil gambar cantik-cantik, kita happy, kita cool. Biar je dia tanya, dia trigger. Dia lah yang bergaduh sorang-sorang, dia pandang dinding, dia jerit-jerit. Biarlah dia nak buat apa pun. Kita happy je. Bila dia tengok kita happy, nanti dia pun akan fikir, mungkin aku pun kena mula untuk jadi happy. Mungkin ada sesuatu dengan positive vibes. Bila kita bercakap benda yang baik, kita bercakap benda yang positif, kita berkawan dengan orang-orang yang positif, kita akan dapat banyak benda positif. Sebab saya ada terjenguk dia orang punya Telegram group sebab ada orang invite saya nak pergi tengok, dia orang mengutuk saya, dia orang panggil saya keling lah, dia orang panggil saya paria, dia orang panggil saya alah dia tu doktor gigi. Saya kelakar, mungkin dia orang rasa saya ni ada 2 degree, ada doktor perubatan dengan doktor gigi. Memang saya rasa sangat terror lah kalau saya ada 2 degree kan. Tapi sedihnya saya memang ada 1 degree saja, iaitu medical degree. Dan saya tengok dan saya rasa sangat negatif sangat dia orang punya group tu sebenarnya, takut, tak habis-habis dengan takut. Jadi saya rasa memang dia orang dipenuhi dengan negative vibes sebenarnya. Jadi kita happy-happy saja. Kita happy, kita positif, kita ceria, dan saya rasa satu hari nanti mereka akan terdetik kenapa mereka boleh sihat. Nanti dia akan faham, kita sihat sebab kita sebenarnya sihat daripada minda. Kita happy, kita berikan happy kepada orang, orang akan bagi balik happy kepada kita. So kita cool-cool saja ya. Okay, and Izzati Rahim, kalau dah habis kuarantin boleh vaksin ke tak? Boleh, setelah tamat 14 hari boleh vaksin ya. Sabar mau lebih, be ourselves and make happy. Slides asyik, betul. Alright, Suzy Dayang, terbaik doktor, thank you so much. Muah, okay.